Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video kali ini, cikgu akan terangkan tajuk 1.2 bentuk pemilikan perniagaan. Part 2, tajuk perkongsian. Okey, so saya nak kamu rujuk muka surat 20. Baiklah pelajar, saya harap semua telah bersedia. Okay. Jadi kita rujuk muka surat 20. Okay, perkongsian. Apakah definisi perkongsian? Okey, perkongsian ditarifkan sebagai kerjasama antara dua ataupun lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Okey, mereka ini saling bersetuju untuk bergabung tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama-sama. Jadi sebelum dia mulakan perniagaan ni, dia dah berbincang dan telah menetapkan syarat lah supaya tidak berlaku masalah sepanjang tempoh perkongsian. Okay, melalui perkongsian modal, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan, setiap rakan kongsi dapat digabungkan untuk mengembangkan perniagaan. Okay, perenggan yang kedua, perkongsian boleh diwujudkan secara lisan ni cakap-cakap je kan. Cakap, okay, aku nak buat perkongsian dengan kau macam tu. Okay, ataupun bertulis. Okay, tapi yang lebih baik adalah secara bertulis. Okay. Perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis adalah tertakluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Maksudnya kat sini, jika perkongsian itu diwujudkan secara lisan, tak ada hitam putih, tak ada black and white lah, tak ada apa-apa perjanjian secara bertulis yang dilakukan, dia tertakluk di bawah Akta Perkongsian 1961. Okey, tapi sekiranya dia perjanjian yang ada bertulis, dia ada syarat-syarat, dia dah adalah dia punya terms and dia punya isi-isi kandungan perjanjian tu, maka tertakluklah kepada syarat yang telah dipersetujui bersama. Okey. Perenggan yang ketiga, biasanya pihak-pihak yang terlibat ni akan membentuk satu persetujuan bersama. Ni pentinglah. Okey, supaya perkongsian tersebut dapat berjalan lancar. Okey, dalam surat ikatan perkongsian yang merupakan perjanjian perkongsian secara bertulis. Okey, syarat-syarat ini akan dicatatkan dalam dokumen untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara rakan kongsi. Lebih-lebih lagi, apa yang perlu diletakkan dalam syarat-syarat ni, dia perlu letak tentang nama perniagaan, perkongsian untung dan rugi mengikut modal yang disumbangkan. Sebab kadang-kadang rakan kongsi ni sumbangan modal dia tak sama banyak. Jadi nanti bila dapat untung atau ataupun mengalami kerugian, akan ada masalah lah nanti. Sepatutnya bila kita menyumbang modal yang banyak, kita akan dapat untung yang lebih. Jadi benda ni kena ditetapkan dalam perjanjian. Okey. Ahli yang terlibat dalam perniagaan secara perkongsian boleh berkongsi ilmu, kepakaran. Okey, jika terdapat rakan kongsi yang sakit atau ingin bercuti, tugasnya dapat diambil alih oleh rakan kongsi yang lain. Tak macam milikan tunggal. Kalau milikan tunggal, beban tugas seorang-seorang saja. Okey, jika dia bercuti, dia terpaksalah tutup kedai. Okey, seterusnya kita tengok kandungan perjanjian perkongsian. Okey, apakah yang mesti ada dekat dalam perjanjian perkongsian? Okey, yang pertama nama firma, nama perniagaan. Yang kedua, nama semua rakan kongsi yang terlibat. Okey, peruntukan berkaitan hak setiap rakan kongsi, apa bidang tugas dia, okay, tanggungjawab, apa bidang tugas dia. Contoh rakan kongsi A, apa tugas dia? Dia akan uruskan bahagian pemasaran contohnya. Rakan kongsi B pula, dia akan uruskan bahagian kewangan contohnya. Okay, jenis dan tempat perniagaan, apa jenis perniagaan yang ingin dilakukan, perniagaan jenis apa, barang, perkhidmatan, okay, dan tempat perniagaan, kat mana lokasi nak buat perniagaan. Okay, nisbah pembahagian untung atau rugi, ini penting. Okay, sama ada nak nisbah tu nak letak 50-50 ataupun ikut jumlah modal. Okay, siapa yang menyumbang modal paling banyak, dia lah yang akan mendapat untung yang paling banyak. Kerugian pula macam mana, sama rata ataupun ikut modal. Okay, cara menjalankan perniagaan dan cara menamatkan perkongsian. Okay, macam mana perkongsian ni akan tamat jika ada rakan kongsi yang melanggar kandungan perjanjian, ataupun jika ada rakan kongsi yang meninggal, macam mana kita nak uruskan perkongsian tersebut. Okey. Ciri-ciri perkongsian. Okey, secara umumnya bilangan rakan kongsi adalah dalam lingkungan 2. Kalau 1 taklah, 1 tu milikan tunggal. So dia start daripada 2 hingga 20 orang. Okey, untuk perkongsian yang profesional, profession seperti
guam. Dan accountant, jumlah rakan kongsi adalah tidak lebih 50 orang. Okey, jadi ini untuk yang perniagaan biasalah. Okey, perniagaan berasaskan barang. Yang ni untuk perkhidmatan profesional. Okey. Perniagaan yang dilakukan secara perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Yang sama macam dalam milikan tunggal tu. Dia bermula dengan carian nama, lepas tu isi borang A dan last sekali dapat borang B, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Yang ni kamu boleh rujuk semula tajuk milikan tunggal sebelum ni. Okey, seterusnya yang ketiga. Jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Okey, perniagaan ada banyak jenis rakan kongsi. Okey, kamu boleh rujuk ni. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, rakan kongsi berhad. Okey, kata kunci dia, liability dia terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Okey, saya ulang, liability terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Maksudnya kat sini dia ni selamat. Rakan kongsi jenis yang ini, bila perniagaan perkongsian ni rugi, dia hanya rugi setakat modal yang dilaburkan. Okey, dan bank tidak boleh mengambil harta peribadi dia untuk melunaskan hutang dia. Jadi contoh kalau perniagaan dia mengalami kerugian sebanyak 200,000, tapi rakan kongsi berhad ni dia hanya menyumbang modal sebanyak 50,000, maka hanya 50,000 saja yang dia kena tanggung dia punya kerugian tu mengikut jumlah modal. Okey, tapi kekurangannya dia tiada kuasa pengurusan serta dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Dia tidak boleh mengurus perniagaan, dia menyumbang modal. Dia hanya boleh pantau saja, boleh cek, memeriksa rekod dan akaun perniagaan, tapi dia tiada kuasa pengurusan. Okey, so dalam banyak-banyak ni, ada 5 jenis rakan kongsi ni, hanya rakan kongsi berhad sahaja yang menanggung liability ini, liability terhad kepada modal yang dilaburkan. Okey, yang lain-lain ni semua liability dia tidak terhad. Okey, rakan kongsi lelap, liability tidak terhad. Dia juga tidak aktif dalam pengurusan serta dia menyumbang modal je. Okey, rakan kongsi biasa pun sama, liability tidak terhad, berhak menguruskan perniagaan, dia boleh menguruskan perniagaan. Rakan kongsi aktif, liability tidak terhad, aktif dan dibayar gaji. Oleh kerana dia aktif, dia dibayar gaji secara bulanan. Selain dia dapat untung, dia juga dapat gaji. Okay, rakan kongsi nominal atau namaan, okay, dia hanya menyumbang nama je sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal dan perlu menanggung liability yang tidak terhad. Okay, kenapa dia sumbangkan nama? Siapa je yang boleh? Okay, biasanya rakan kongsi nominal ni orang-orang kenamaan yang namanya ada nilai komersial, contohnya artis, contoh Nilofa, dia jadi duta kepada AirAsia, syarikat penerbangan AirAsia kan. Okey, jadi dia menyumbang nama je lah, contohlah tu kan. Okey, so antara rakan-rakan kongsi ni, hanya rakan kongsi berhad saja yang liability-nya terhad kepada jumlah modal yang dilakukan. Yang lain semuanya menanggung liability yang tidak terhad, yang membawa maksud sekiranya perniagaan ini, perkongsian ini mengalami kerugian ataupun bankrupt, bank ataupun pihak yang perniagaan ini berhutang boleh menggunakan harta peribadi rakan kongsi yang lain ni untuk menanggung hutang, untuk menjelaskan hutang. Okey. Okey, seterusnya bilangan rakan kongsi berbeza bagi setiap jenis perkongsian. Ada 3 jenis perkongsian, biasa, berhad dan PLT, perkongsian liability terhad. Kita tengok satu persatu. Biasa 2 hingga 20, berhad 2 hingga 50 orang, liability terhad 2 hingga tiada had. Tiada had minimum. Okey, jadual 1.4. Kelebihan dan kekurangan perkongsian sebelum kita tengok jenis-jenis perkongsian tadi. Kita tengok kelebihan dan kekurangan perkongsian. Okey, kelebihan modal lebih besar kerana dikumpulkan oleh semua rakan kongsi, mudah ditubuhkan, tidak banyak peraturan berbanding jenis-jenis milikan yang lebih besar. Berkongsi kepakaran melalui perkongsian setiap ahli rakan kongsi. Okey, kekurangan pula modal terhad, sukar untuk berkembang kerana modal masih terhad berbanding syarikat berhad. Okey, kekurangan ni dibandingkan dengan pemilikan yang lebih besar iaitu syarikat berhad. Tapi kalau kita bandingkan dengan milikan tunggal tak boleh lah sebab milikan tunggal modal dia lebih kecil. Okey, perniagaan tidak berterusan jika rakan kongsi meninggal dunia, muflis atau wujud perselisihan faham, perniagaan akan terbubar. Okey, liability tidak terhad, aset peribadi rakan kongsi boleh digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Ini tidak yang rakan kongsi berhad tadi terkecuali lah bagi yang ni sebab dia menanggung liability
terhad. Okey. Okey, kita lihat jenis perkongsian yang pertama, perkongsian biasa. Okey, jika perniagaan yang ditubuhkan itu adalah perkongsian biasa, semua rakan kongsi menanggung liability tidak terhad, mereka mempunyai kuasa, tanggungjawab serta hak yang sama. Okey, ini macam jenis rakan kongsi yang tadi saya dah ajar. Rakan kongsi biasa. So, dalam perkongsian biasa, semua rakan kongsi ialah rakan kongsi biasa. Okey, yang ni kamu boleh rujuk jadual 1.3 yang tadi saya dah terangkan ya. Okey, untuk rakan kongsi biasa. Okey, yang kedua perkongsian berhad. Okey, terdapat beberapa orang rakan kongsi yang mempunyai liability yang terhad. Okey, seperti rakan kongsi berhad. Okey, hal ini disebabkan oleh liability yang ditanggung terhad setakat jumlah modal yang dilaburkan. Okey, diorang ni tak ada kuasa pengurusan. Okey, dan sekurang-kurangnya rakan kongsi biasa yang menanggung semua liability perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. Okey, so dalam perkongsian berhad ni sekurang-kurangnya mesti ada satu rakan kongsi biasa. Sebab yang lain ni semua rakan kongsi berhad. Macam contoh dalam jadual 1.3 tadilah. So dalam perkongsian berhad, okey, rata-rata rakan kongsi adalah jenis rakan kongsi berhad, tapi mesti ada sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liability dan boleh menguruskan perniagaan. Okey. Yang ketiga, perkongsian liability terhad ataupun dia punya singkatan PLT. Okey, jenis perkongsian ni selalu keluar dekat dalam soalan peperiksaan ya. Okey, PLT adalah satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat semen berhad. Okey, telah ditubuhkan oleh SSM. Okey, ciri-ciri PLT yang awak kena ingat. Okey, ada 3, entiti perasingan, hayat berterusan dan liability terhad. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ciri yang pertama, entiti berasingan. Okey, maksudnya pemilik dan perniagaan adalah dua pihak yang berbeza. Perniagaan dalam PLT ada hak untuk saman, dakwa dan memperoleh dan melupuskan harta. Maksudnya kat sini, pemilik perniagaan dalam perkongsian ni dan juga perkongsian itu sendiri dua benda yang berbeza. Maksudnya kalau perniagaan kita disaman ataupun ada masalah kena tindakan undang-undang, kita sebagai pemilik tidak terlibatlah kerana entiti yang berasingan. Contoh macam kalau nama perniagaan kita ni ada masalah dengan pihak polis. Tapi perniagaan kita tak terjejas lah dari segi tindakan undang-undang. Macam tu. Yang kedua, liability terhad. Semua rakan kongsi mempunyai tanggungan terhad setakat modal yang dilaburkan. Ini saya dah terangkan banyak kali tadi Yang ketiga, hayat berterusan. Setiap yang berlaku dalam PLT ni tidak akan menjejaskan kewujudan. Contohnya, jika rakan kongsi meninggal dunia kurang siuman, perniagaan masih boleh beroperasi seperti biasa. Okey, yang terakhir, kelebihan PLT kepada pemilih. Okey, yang pertama, entiti berasingan. Rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap syarikat ni yang saya cakap tadi. Jika syarikat yang dikenakan tindakan undang-undang, rakan kongsi, maksudnya nama peribadi dia tu clear. Dia tidak dikenakan tindakan undang-undang. Hanya syarikat sahaja. Okay, yang kedua, fleksibiliti perniagaan. Rakan kongsi boleh meletakkan syarat tambahan menurut perjanjian perkongsian. Fleksibel, boleh diubah syarat-syarat tu. Okay, liability terhad ni saya dah terangkan tadi. Okay, seterusnya penjimatan kos. PLT tidak tertaluk kepada sistem audit. Audit ni sistem semak silang, okay, dan pematuhan pada undang-undang berkanun. Selain itu, tiada had bilangan maksimum rakan kongsi atau keperluan modal minimum. Jadi, jimat kos kat sini sebab dia tak perlu ubah juru audit luaran untuk menyemak akaun perniagaan. Okey. Selesai untuk tajuk perkongsian. Okey, baik kelas. Okey, selesai tajuk, kita akan pergi kepada latihan. Latihan ni sama macam untuk tajuk milikan tunggal. Okey, kaedah buat dia sama, kaedah penghantaran pun sama. Cuma kamu perlu cari pula untuk perkongsian. Kalau sebelum ni kamu cari untuk milikan tunggal kan? Jadi saya nak kamu lengkapkan yang ni pula. Okey, sekiranya ada sebarang soalan untuk tajuk ni, ajukan dalam grup Telegram. Okey, semoga video kali ini bermanfaat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.